أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وإلى آخر السورة. صدق الله العظيم. اللهم اجعل ديننا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإسلامنا إسلام المسلمين، وإيماننا إيمان المؤمنين، وأعمالنا أعمال الصالحين، ونياتنا نيات المخلصين، وذنوبنا يا الله ذنوب المستغفرين. Pertamanya, kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah dan kurniaannya dapat kita bersama-sama pada malam ini bertemu untuk kuliah online dalam siri memesrai warkah Kekasih Agung, warkah yang ke-99 dan siri yang ketiga yang tertunda oleh kerana sebab kesihatan dan beberapa masalah teknikal yang lain. Dan kita masih berada di dalam PKPB, di mana kita hendaklah menjaga SOP, menjaga adab-adab, peraturan yang telah difikirkan oleh mereka yang berkenaan, yang sekira-kira boleh menyelamatkan kita daripada wabak COVID-19. Ada yang bersikap negatif terhadap SOP ini. Sedangkan di dalam Islam, ia telah jelas berkenaan hadis wabak. Jangan keluar daripada orang yang dalam kawasan wabak, jangan keluar. Orang yang di luar kawasan wabak, jangan masuk ke kawasan wabak. Itu antara hadis yang telah sangat viral dan jelas. Cuma saya nak tambah pada malam ini, SOP oleh Nabi Yaqub alaihissalam, iaitu bapa Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf yang menjadi penguasa Mesir pada masa itu menjemput abang-abangnya datang ke Mesir, tapi dengan syarat membawa Bunyamin. Sedangkan membawa Bunyamin sebagai syarat. Sedangkan abang-abang Nabi Yusuf ni, mereka tidak mengetahui bahawa itu adalah Yusuf, adik mereka, yang mereka cuba bunuh, ataupun lebih tepat jika dikatakan mereka meninggalkannya di dalam wadi, untuk sama ada mati dibunuh ataupun sama ada diambil oleh orang lain sebagai hamba abdi dan seumpamanya. Yang penting Nabi Yusuf tidak ada lagi di hadapan mata bapa mereka, kerana mereka dengki merasakan bahawa bapa mereka Nabi Yaqub alaihissalam lebih menyayangi Yusuf berbanding diri mereka sendiri. Namun Nabi Yaqub merasa sesuatu yang tidak sedap, yang tidak senang apabila penguasa Mesir yang sebenarnya anaknya Nabi Yusuf itu mensyaratkan membawa Bunyamin untuk mendapatkan bekalan makanan yang baru selepas tahun ataupun tahun lalu mereka mendapat bekalan makanan dan ditambah oleh Nabi Yusuf. Nabi Yaqub merasa tidak selesa
apabila disyaratkan untuk membawa Bunyamin, lalu Nabi Yaqub memberikan SOP terhadap anak-anak mereka ini. Nabi Yaqub memberikan SOP, iaitu Nabi Yaqub kata, kamu masuklah. Mereka ini 11 orang. Termasuk Bunyamin 11 orang. Jadi Nabi Yaqub bagi SOP, iaitu masuk ke kota Mesir melalui pintu yang berlainan. Jangan semuanya masuk ikut pintu yang sama. Pecah-pecahkan. 3 orang barangkali masuk ke pintu Mesir mengikut pintu yang berbeza-beza. Jika sekiranya ada perkara buruk, antara apa yang ada dalam fikiran Nabi Yaqub ialah jika sekiranya penguasa Mesir nak menangkap mereka, maka tidaklah semua tertangkap. Kalau sederap, sekumpulan semuanya masuk ikut pintu yang sama, habis semua kena tangkap. Jadi melalui kaedah masuk pintu yang tak sama boleh menyebabkan kalau berlakulah perkara yang dimaksudkan itu, hanya sebahagian yang tertangkap dan sebahagian lain dapat selamat dan pulang ke rumah. Namun Nabi Yaqub menyebutkan, ini hanya ikhtiar. Ia bukan jaminan keselamatan. SOP yang diberikannya ini, masuk ikut pintu yang berbeza-beza ini, suatu langkah keselamatan, tapi bukanlah memberi jaminan selamat. Tak jamin selamat. Begitulah dengan SOP yang sedang kita usahakan ini. Ia sesuatu yang dipercayai, diyakini oleh mereka yang berkenaan, boleh menyelamatkan kita daripada COVID-19, wabak virus COVID-19. Tetapi ia bukanlah suatu jaminan untuk kita selamat daripada COVID-19 itu. Jadi janganlah kita degil, janganlah sombong, kerah kepala, kerah hati, nak ikut pandangan kita sahaja, pendapat kita sahaja, tak nak mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah, pihak penguasa, oleh mereka yang profesional, yang mahir, yang berkenaan, yang maknanya pengetahuan mereka tentang COVID-19 ini sangat luas berbanding kita, maka hendaklah kita mematuhinya walaupun ia bukan jaminan kita selamat. Ia hanya sekadar ikhtiar. Baiklah, itu sekadar mukaddimah. Kita terus menyambung pada siri yang ketiga. Kalau tuan-tuan dah buka nota bacaan kita, nota kuliah kita, ia terdapat. Pertama, tuan-tuan boleh klik dalam status atau post yang ada tu, boleh klik. Saya dah bekalkan di situ. Klik. Kalau tuan-tuan klik dekat situ, dia akan terus pergi kepada nota kuliah kita untuk malam ini. Tapi kalau tuan-tuan tak dapat klik kat situ, tuan-tuan pergi ke blogspot.com, bekalselepasmati.blogspot.com. Saya ulang, bekalselepasmati.blogspot.com. Tuan-tuan buka di situ dan tuan-tuan cari tajuk Az-Zalzalah ayat 1 hingga 4. Dia bermula dengan Az-Zalzalah ayat 7. Ayat 7 itu pun mula habis lagi tu. Ayat 7 tu ada beberapa pecahan pula. Tapi yang nota kuliah kita untuk malam ini, Az-Zalzalah ayat 1 hingga 4. Iaitu warkah yang ke-99. Tuan-tuan buka Az-Zalzalah, tajuk Az-Zalzalah ayat 1 hingga 4. Maka tuan-tuan scroll tulisan yang ada di sana. Tuan-tuan akan jumpa tarikh. Tuan-tuan akan jumpa tarikh berhuruf condong
3 hari bulan 9 2020. Itu siri pertama kita. Tempat kita berhenti bacaan pada siri pertama. Kemudian tuan-tuan akan jumpa pula tarikh 16 hari bulan 10. Itu adalah tempat kita berhenti untuk siri yang kedua. Maka di bawah tarikh 16 bulan 10 itu, kemudian ada nota di sana penangguhan bacaan. Maka di bawah itulah kita nak sambung baca ya pada malam ini. Di mana kita sedang membaca, kita sudah habis membaca tafsiran ya ayat pertama bagi surah Az-Zalzalah ini. Kita sedang membaca tafsiran ayat yang kedua daripada surah Az-Zalzalah ini, sehinggalah kepada nota yang saya catatkan di situ. Kita teruslah sambung pada nota di bawahnya. Ayat ini menerangkan kejadian lain dari kejadian-kejadian yang terjadi pada hari yang sangat mengerikan ini. Maksudnya menerangkan kejadian-kejadian lain itu, dia nak beritahu bahawa peristiwa hari kiamat, kedahsyatan hari kiamat itu bukanlah hanya oleh apa yang digambarkan oleh surah Az-Zalzalah ini sahaja. Ia banyak lagi peristiwa-peristiwa dahsyat yang lain. Ia banyak lagi peristiwa-peristiwa besar yang lain yang digambarkan dalam ayat-ayat lain dan surah-surah lain yang terlalu banyak di dalam Al-Quran ini, yang mempunyai 30 juz itu. Ya. Jadi dia kata gambaran hari kiamat sebagaimana yang terdapat di dalam surah Az-Zalzalah ini, sebagaimana yang terdapat pada ayat 1 dan 2, nantinya pada ayat-ayat selanjutnya adalah sebahagian dari gambaran kengerian, dari gambaran peristiwa dan keadaan yang mengerikan yang akan berlaku pada hari kiamat nanti. Perkataan asqal, ya, apa nama ni, akhrajatil ardu asqalaha, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi itu digoncang sedahsyat-dahsyatnya, segoncang-goncangnya, sehebat-hebatnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha, ayat 2. Wa akhrajatil ardu asqalaha, maka memuntahkan, bumi memuntahkan asqalaha. Asqal ini telah kita baca penafsirannya dalam siri yang lalu. Tapi kita lihat pula huraian kali ini. Perkataan asqal itu juga, selain daripada apa yang telah diertikan sebelum ni, kita baca apa yang kita baca sebelum ini, merujuk kepada benda-benda atau barang-barang yang berat. Ya, dia merujuk kepada benda-benda atau barang-barang yang berat. Ini dapat dilihat melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bila para ulama tafsir misalnya menafsirkan asqal itu dengan benda-benda atau barang-barang yang berat, ia bukan hanya mengambil daripada perkataan asqal itu, tetapi ia juga merujuk kepada ayat Quran yang lain. Dalam konteks apa yang dipanggil Al-Quran menafsirkan Al-Quran. Dalam hal ini, ayat 7 daripada surah An-Nahli menafsirkan ayat 2 daripada surah Al-Zalzalah ini. Wa tahmilu, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu bilghihi. Sorry, ya, kecil, tulisan kecil tak nampak. Wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bishiqqil anfus. Maksudnya, dan binatang-binatang itu pula membawa barang-barang berat kamu ke mana-mana negeri yang kamu tidak dapat sampai kepadanya, melainkan dengan menanggung susah payah. Ayat 7 daripada surah An-Nahli ini, tuan-tuan,
sebenarnya menerangkan tentang peranan binatang-binatang tunggangan. Allah nak menceritakan hikmah. Kenapa Allah menjadikan binatang-binatang tunggangan selain daripada binatang ternakan untuk menjadi makanan kepada kita manusia, para hamba-Nya. Allah juga menceritakan apa hikmahnya Allah menciptakan sebahagian binatang yang boleh menjadi tunggangan kepada kita. Di mana binatang-binatang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kita mengangkat barang-barang kita yang berat. Terutamanya yang berat dan banyak. Maka tak mampulah kita nak membawa barang yang berat dan banyak. Maka kita boleh membawa barang yang berat dan banyak dengan binatang-binatang tunggangan kita ini. Sama ada kita naik ke atasnya, ataupun kita berjalan kaki, atau menunggang binatang lain, sedangkan barang-barangan berat kita letakkan di atas binatang yang lain. Maka di sana disebut watahmilu asqalakum. Watahmilu asqalakum. Dan binatang-binatang tunggangan kamu itu membawa barang-barang berat kamu. Jadi maknanya dalam ayat 7 daripada surah An-Nahl ini, Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan asqal untuk membawa makna barang-barang yang berat. Barang-barang yang berat. Maka kerana itulah ahli tafsir ini menafsirkan perkataan asqal. Wa akhrajatil ardu asqalah. Mengeluarkan bumi pada hari kiamat itu asqalaha, isinya yang berat-berat. Isi bumi yang berat-berat. Kandungan yang ada di dalam bumi yang berat-berat. Seperti, walaupun akan disebut kemudian, saya sebut dululah. Seperti barang-barang galian, logam-logam, seperti tembaga, emas, perak dan seumpamanya. Maka perkataan asqal boleh diertikan dengan barang-barang yang berat. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Maka memuntahkan bumi akan isinya, kandungan isinya yang berat. Apa yang dikehendaki di sini? Dalam pada memaknakan perkataan asqal dengan barang-barang atau benda-benda yang berat, maka maksud yang lebih tepat, yang lebih fokus, yang lebih spesifik dalam konteks ini ialah apa yang ada di bahagian dalam bumi. Bumi memuntahkan apa yang ada di dalam bahagian bumi, di bawah tanah sana. Di bawah tanah sana. Jauh di bawah tanah sana. Bumi memuntahkan isinya yang terdiri daripada, diberi contoh, mayat-mayat. Pertama, tentulah mayat-mayat. Ini dah disebut dalam bacaan kita yang lalu. Bumi memuntahkan mayat-mayat yang telah lama dikuburkan di dalamnya. Dan segala isi bumi dan seumpamanya yang ada di dalam perut bumi itu. Seperti logam, emas, perak, intan dan sebagainya tadi tuan-tuan. Cuma sebenarnya yang penting ialah di sana mayat-mayat tadi. Mayat-mayat itu yang penting. Baik. Apa yang dikehendaki dengannya? Yakni dengan perkataan asqalakum di sini adalah apa yang ada di dalam ruang di bawah bumi. Ruang di bawah bumi ini. Dari mayat-mayat dan lain-lain material yang tertanam di bahagian dasarnya. Ada yang jauh ke dalam. Ada yang jauh ke dalam bumi. Kalau mayat-mayat ni dia taklah jauh sangat. 6 kaki, 6-7 kaki ke bawah. Taklah jauh sangat. Tapi kalau logam, emas, perak, tembaga tadi, mungkin kedudukannya lebih jauh ke dalam bumi itu. Maka juga dimuntahkan oleh bumi kita pada hari kiamat. Namun saya ulang balik,
Diceritakan dalam bacaan kita sebelum ini, emas, perak, tembaga yang dimuntahkan oleh bumi pada hari kiamat sudah tidak menjadi rebutan lagi manusia pada hari itu. Walaupun hari ini manusia bergaduh, berperang, berbunuh dan sebagainya kerana berebut emas, perak, intan, belian. Tetapi pada hari kiamat nanti, walaupun emas, perak, intan, belian itu dimuntahkan oleh bumi, mereka tak peduli dah. Kerana emas, perak, intan, belian sudah tidak berguna lagi pada hari kiamat nanti. Melainkan emas, perak, intan, belian ataupun yang lebih mudah pada hari ini, wang ringgit yang kita telah belanjakan pada jalan Allah, yang menjadi bekal pada kita pada hari selepas mati nanti, selepas hari kiamat nanti. Berkata Abu Ubaidah dan Al-Akhfash, adapun dipanggil jin dan manusia, adapun dipanggil jin dan manusia, ada juga sebenarnya, kalau tak salah saya, tafsiran sebelum, bacaan kita sebelum ada disebutkan. Ada juga ulama tafsir yang menafsirkan asqal itu dengan jin dan manusia. Ya, wa akhrajatil ardu asqalaha, mengeluarkan bumi akan jin dan manusia. Ya, asqal diartikan dengan jin dan manusia. Kenapa diartikan dengan jin dan manusia? Sedangkan jin dan manusia ni dua. Asqal ni dia jamak. Ya, 3 dalam bahasa Arab, dia 3 atau lebih. Tapi kenapa ada ahli tafsir yang mengartikan asqal ini dengan, kalau tadi diartikan dengan kan isi bumi, isinya yang berat-berat, kali ini diartikan dengan jin dan manusia. Sebagaimana yang disebutkan tadi, tuan-tuan. Ia juga merujuk kepada ayat Quran yang menyebut, yang sebelum ini kita dah baca. Di mana ayat tu, ada satu ayat Quran yang menyebut tentang jin dan manusia dengan istilah as-saqalain. As-saqalain. Ya? As-saqal. Ya, asalnya as-saqal. Maka as-saqalain, tambahan ia dengan nun itu menunjukkan 2, musanna, 2. As-saqalain. Maka perkataan as-saqalain di dalam ayat ini, tuan-tuan, merujuk kepada ditafsir sebagai jin dan manusia. As-saqal itu ialah jin dan manusia. Oleh kerana jin dan manusia itu 2 benda, maka disebut as-saqalain. 2, iaitu jin dan manusia, 2 makhluk. Ya, jadi Abu Ubaidah dan Al-Akhfash pula menafsirkan as-saqal dengan jin dan manusia. Maka bolehlah kita ertikan wa akhrajatil ardu asqalaha, dan mengeluarkan bumi akan jin dan manusia daripada isi perutnya. Jin dan manusia dikeluarkan daripada isi perut bumi pada hari kiamat. Baik. Adapun kesimpulan kepada tafsiran ayat 2 ini, pengosongan atau pengeluaran bumi akan isinya. Hari kiamat ialah hari di mana bumi mengosongkan isinya. Bumi mengosongkan apa yang ada di dalamnya, yang timbul dari rekahan permukaannya. Kita tengok kesimpulan ni. Cantik kesimpulan ni. Pengosongan atau pengeluaran bumi ini akan isinya yang timbul dari rekahan permukaannya. Ya? Apa nama ni? Hari kiamat ini, pada hari kiamat ini berlaku rekahan permukaan. Ya? Sebagaimana pengalaman kawan-kawan kita di Indonesia ketika berlaku tsunami. Ada seorang yang selamat di sebuah kampung. Dia cerita, ketika berlaku gegaran itu, tsunami itu, tanah di kampungnya itu merekah. Jadi apa saja yang ada di tempat merekah tu, dia jatuh ke bawah. Merekah membina suatu lubang, jurang yang dalam.
apa sahaja yang ada di ruang merekah itu, dia akan jatuh ke bawah. Kalau pokok-pokok lah. Kalau rumah-rumah lah. Dan dia ni terjatuh juga. Dia juga berada di tempat rekahan tanah tu. Tetapi Alhamdulillah, dia dapat menyambar akar pokok. Di mana pokok itu tidak jatuh. Rekahan itu berhenti setakat pokok tu. Jadi pokok tu dia tak jatuh ke bawah. Jadi dia masa jatuh tu dia dapat sambar akar pokok tu. Dia sambar tergantung. Lalu dia pun panjat naik dan selamatlah dia. Jadi ketika berlaku tsunami, selain daripada air naik daripada laut naik ke permukaan, menyapu rata permukaan bumi yang ada berdekatan dengan laut. Adapun permukaan bumi yang jauh daripada laut, ia merekah, ia terbelah. Ini disebut oleh penafsir ini. Pengosongan atau pengeluaran bumi akan isinya yang timbul dari rekahan permukaannya. Dari mana mayat-mayat tadi ni keluar ni? Emas, perak, intan, belian keluar ni dari mana? Daripada rekahan permukaan bumi. Maka ia mengeluarkan apa yang tersimpan di dalamnya dari logam. Maknanya disemburkan. Maknanya bumi itu merekah. Kalau tadi bumi merekah, apa yang ada di atas permukaan bumi yang merekah itu jatuh ke bawah. Tapi hari kiamat, bukan apa yang ada di permukaan jatuh ke bawah. Bumi merekah, tapi dia menyemburkan apa yang ada dalam perut bumi. Dia terbalik. Dia terbalik. Gempa yang berlaku pada hari ini, gempa yang berlaku di setengah-setengah tempat dan pada waktu-waktu yang tercatat di dalam sejarah dunia, bila bumi merekah, apa yang ada di permukaan bumi itu jatuh ke dalam rekahan bumi itu. Tetapi pada hari kiamat, bila bumi merekah, isi bumi itu yang terlontar keluar, tersembur keluar, jatuh bertaburan di atas permukaan bumi. Maka ia mengeluarkan apa yang tersimpan di dalamnya. Dari logam, air galian. Bukan logam je, air galian pun keluar juga. Minyak. Yang hari ni orang cari gali minyak tu. Minyak pun tersembur keluar juga. Dan batu-batuan. Batu-batuan seperti batu akik, belian dan seumpamanya juga tersembur keluar melalui rekahan-rekahan yang berlaku di permukaan bumi pada hari kiamat itu. Yang demikian itu terjadi dari berulang-ulangnya ledakan atau letusan yang bermula dari goncangan bahagian dalam lapisan bumi serta pergolakan yang berlaku di atas dan di bawahnya secara keterbalikan. Minta maaf. Tuan-tuan ya, di sini penafsir menyebutkan, ia bermula daripada goncangan yang berlaku dalam perut bumi itu. Itu permulaan dia. Ada goncangan yang berlaku dalam perut bumi, di bawah perut bumi itu. Kemudian hasil akibat daripada goncangan yang berlaku dalam perut bumi itu, permukaan bumi merekah. Dan selepas permukaan bumi merekah, maka dia meletuskan, dia meledakkan, melontarkan segala isi perut bumi yang ada itu. Sebagaimana yang disebut contoh-contohnya tadi. Daripada logam-logam, air galian, batu-batuan. Terutamanya mayat-mayat manusia dan jin yang telah lama dikebumikan, khususnya manusialah, yang telah lama dikebumikan di dalam perut bumi itu. Sejak daripada zaman Nabi Adam alaihi salam lagi. Kalau orang kata, habis Ustaz, orang yang terbakar tu, jadi abu tu dia tak duduk dalam, dia tak tersembuhlah hari kiamat. Tidak. Dia akan zahir juga. Bila Tuhan memasukkan roh nanti, maka debu-debu dia yang ditaburkan di laut itu,
akan naik ke permukaan bumi. Akan naik ke permukaan bumi, membentuk semula jasadnya. Ini saya ambil daripada sebuah kitab yang saya baca. Debu-debu tadi dia akan naik semula ke permukaan bumi, membentuk semula jasadnya, dan ruhnya mencari tubuhnya masing-masing. Dan menurut kitab yang saya baca tu, dia masuk melalui lubang hidung. Ruh ini dia masuk semula ke tubuh-tubuh masing-masing, ke jasad masing-masing, melalui lubang hidung. Wallahu alam. Itu menurut apa yang saya baca dalam kitab berkenaan, yang jadi bahan bacaan kuliah maghrib saya. Saya masih ingat lagi, iaitu di surau Allahu Akbar di Ulu Klang, sebuah surau, saya lupa nama, surau An-Naim, Ulu Klang. Surau An-Naim. Saya baca kitab tu. Saya baca kitab tu. Habis tafsiran ayat yang kedua. Kita pergi kepada ayat yang ketiga. Kita jangan buang masa. Kita pergi kepada ayat yang ketiga, iaitu, kita akan cuba ambil 45 minit atau sejam. Baik. Ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala al-insanu ma laha iza zulzilatil ardu zilzalaha." Ayat 1. Apabila bumi itu digoncang sedahsyat-dahsyatnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Maka bumi memuntahkan isinya, isi kandungan yang ada di dalamnya, yang ada di bawah lapisan perutnya. Ayat 2. Wa qala al-insanu ma laha. Kemudian Tuhan menceritakan apa yang berlaku kepada manusia pada hari itu, setelah dihidupkan semula. Sebab bila dan berkatalah, waqala, dan berkatalah al-insan, manusia, malaha, apa ni? Apa ni? Malaha, apa ni? Benda ni? Kalau bahasa budak-budak muda kita hari ni, benda ni? Kalau orang Kelantan, apa dia ni? Waqala al-insanu malaha. Tentulah selepas manusia itu dihidupkan semula, sebagaimana yang saya ceritakan tadi, nanti juga kita akan dapat cerita kisah bagaimana manusia dihidupkan semula ini. Dalam tafsiran surah ini pun ada, dalam tafsiran ayat-ayat lain pun ada. Nantilah kalau kita ada rezeki bertemu pula dengan ayat-ayat yang lain. Maka ayat ketiga Allah menyatakan apa yang diucapkan oleh manusia dalam keadaan tercengang, dalam keadaan bingung, kaget, melihat apa yang berlaku pada hari kiamat itu. Malaha, apa ni? Apa ni? Berkata manusia di dalam keadaan termanggu-manggu, tidak tahu apa yang hendak dilakukan, tak tahu nak buat apa, tuan-tuan. Kalau tsunami, ada juga barangkali yang boleh lari, macam video yang kita jumpa tu. Walaupun banyak bangunan lain hapus, runtuh, tenggelam, mati manusia yang ada di dalamnya, tapi ada juga yang selamat. Umpamanya ada satu video menunjukkan apabila tsunami datang dan ada yang menyedarinya, mereka menjerit-jerit memanggil sesama sendiri untuk memanjat bangunan mall yang ada berdekatan pantai itu. Mereka panjat mall tu. Daripada atas mereka lihat bagaimana akhirnya tsunami itu, air bah tsunami itu, menghapuskan bangunan-bangunan yang ada di tepi laut, di tepi pantai. Mujurlah air bah yang datang itu tidak sampai merobohkan mall tempat mereka berlindung itu. Mereka selamat kerana berada di atas bahagian atas mall, dan kerana mall itu tidak terkesan oleh pukulan air bah tsunami yang datang itu.
Jadi maknanya pada hari tsunami pun masih boleh berlaku, boleh buat sesuatu. Macam pengalaman yang saya ceritakan tadi. Dia terjatuh, dia masih boleh tangkap dahan pokok dan panjat semula untuk menyelamatkan diri. Tetapi pada hari kiamat, tidak ada satu apa pun yang boleh dilakukan. Nak lari ke laut, laut sedang menggelegak, membuih, mendidih-didih, membuak-buak. Nak naik ke bukit, nak berada di dataran, sebagaimana disebutkan tadi, permukaan bumi merekah. Nak naik ke bukit. Bukit pada hari kiamat terbang macam kapas. Bukit dan gunung ganang pada hari kiamat terbang macam kapas. Maka tidak ada apa yang boleh dilakukan pada hari kiamat. Sebab tu mereka, manusia pada hari kiamat seperti kalkatu. Terbang tak tentu hala. Tak ada arah tujuan, munda-mandik. Kerana tak tahu ke mana nak pergi untuk menyelamatkan diri. Tak tahu ke mana nak pergi untuk menyelamatkan diri. Mereka meminta keterangan tentang perkara yang berlaku setelah suasana menjadi tenang dan tetap. Di sini ahli tafsir ni dia kata, perkataan ini diucapkan oleh manusia setelah suasana menjadi tenang. Ketika suasana kecoh, manusia hura-hara, tak sempat nak bercakap apa-apa. Munda-mandi berlari seperti kalkatu tadi. Seperti serangga tadi. Munda-mandi tak tentu arah. Kemudian bila suasana dahsyat itu berhenti, bila goncangan berhenti, rekahan berhenti, gunung ganang, bukit bukau yang terbang dah jatuh ke permukaan. Suasana dah menjadi tenang. Maka pada waktu itulah tuan-tuan, manusia mula saling bertanya di antara satu sama lain. Mereka saling bertanya di antara satu sama lain. Malaha, apa ni? Apa ni? Apa yang dah berlaku ini? Mereka meminta keterangan tentang perkara yang berlaku setelah suasana menjadi tenang dan tetap. Keadaan menjadi terumbang-ambing. Saya salah type tu. Itu bukan salah type lah tu. Itu kerana auto typing tu. Ya? Keadaan menjadi terumbang-ambing. Betul kan tu? Bukan terumbang-ambung, terumbang-ambing. Jadi bergoncang-goncang dan kacau bilau. Sesungguhnya datangnya dari perintah Allah yang telah disiapkan untuknya. Dari gegaran yang tidak dapat dielakkan daripadanya. Dari mana datang goncangan tadi? Dari mana datang kacau bilau tadi? Rekahan tadi? Semburan isi bumi tadi datang dari mana? Dari perintah Allah. Allah yang perintahkan. Bila berlaku hari kiamat, Allah yang perintahkan. Ya, Allah yang perintahkan. Ya, kita kena ingat. Allah yang perintahkan. Sebab itu bila berlaku gempa bumi, Allah yang perintahkan. Bila berlaku tsunami, Allah yang perintahkan. Bila berlaku banjir, Allah yang perintahkan. Bila berlaku COVID-19, wabak COVID-19, Allah yang perintahkan. Ini kita kena faham. Berlaku hari kiamat besok. Gempa bumi, goncangan bumi pada hari kiamat, Allah perintah. Berlaku tsunami, Allah perintah. Berlaku gempa bumi, Allah perintah. Di Kobe, di mana-mana, Allah perintah. Berlaku letusan gunung berapi, Allah perintah. Berlaku banjir, Allah perintah. Berlaku wabak COVID-19, Allah perintah. Sebab itu kita kena kembali kepada Allah. Walaupun kita wajib berikhtiar dengan SOP tadi. Tetapi antara yang penting daripada kita melaksanakan SOP itu, SOP penting.
Kita kena ikhtiar menyelamatkan diri kita dalam bentuk ikhtiariah. Melaksanakan SOP tadi. Tetapi apa yang lebih penting daripada itu ialah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali menginsafi, kembali kepada Allah. Maka mula-mula berlaku wabak COVID-19. Umat Islam sedar dan insaf. Ramai umat Islam bermunajat kepada Allah. Di samping berusaha melaksanakan SOP, langkah-langkah untuk menyelamatkan diri daripada wabak COVID ini, mereka juga bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat dan kembali kepada Allah. Maka hari ini kurang munajat. Apabila suasana dah reda sedikit, maka kurang munajat kita. Kita kembali seronok. Kita kembali bergembira. Maka ramai yang mula lupa diri, walaupun tidak semua. Ramai yang lupa diri. Akhirnya hilang munajat kepada Allah. Pergantungan kepada Allah hilang. Sebab itu Allah tegur kita semula. Maka hendaklah meninggikan munajat kepada Allah. Munajat kepada Allah. Yang lebih penting insaf, kembali kepada Allah. Bila berlaku COVID-19, kita berhentikan aktiviti-aktiviti yang baik-baik. Terutamanya aktiviti ibadah seperti salat berjamaah di surau masjid. Kita berhenti. Tak apalah. Kalau itu dipercayai penting untuk selamat daripada COVID-19, kita akur. Kita berhenti sementara waktu berjamaah di masjid. Semayang sendiri di rumah. Dan kita juga berhenti aktiviti maksiat. Konsert. Kita berhenti. Tak ada konsert. Tapi bila suasana dah pulih, kita semayang dekat masjid semula. Berjamaah semula. Betul lah tu. Tapi maksiat pun buat semula. Konsert-konsert yang lara. Konsert-konsert yang di dalamnya ada kemaksiatan kepada Allah. Ada lupa diri kepada Allah. Kita buat balik. Patutnya habis COVID-19. Kita teruskan ibadat. Tinggalkan maksiat. Berhenti maksiat. Itu sepatutnya, tuan-tuan. Itu sepatutnya. Kita teruskan ibadat dan berhentikan maksiat. Tetapi manusia tidak sedar, tidak insaf bahawa semuanya itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Gempa bumi daripada Allah, azab daripada Allah, COVID-19 daripada Allah. Asbabul azam dia. Walaupun dia daripada Wuhan ke apa, itu dia punya sabab musabab dia. Tapi asbabul azam dia adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kurang bermunajat pada hari ini. Kurang bermunajat. Memohon supaya kita diselamatkan daripada wabak ini. Kita sambung balik bacaan kita, tuan-tuan. Kemudian ia mengeluarkan. Ia tadi bumi tadi. Kemudian bumi tadi mengeluarkan atau menelurkan apa yang tersimpan di perutnya dari mayat orang yang terdahulu dan yang terkemudian. Sebelum pun kita ada baca juga. Perkara ini juga pernah disebut oleh ahli tafsir sebelumnya. Alqat. Menelurkan. Kemudian ia mengeluarkan atau menelurkan. Perkataan mengeluarkan atau menelurkan ini diambil daripada perkataan alqat. Alqat. Apa yang tersimpan. Itu perkataan alqat tu ahli tafsir ni guna, penafsir ni guna. Tapi dia bukan guna pandai-pandai. Sebenarnya ada juga ayat lain dalam Quran menyifatkan antara apa yang peristiwa bumi memuntahkan isi perutnya itu sebagai alqat. Istilah Quran juga. Kemudian bumi mengeluarkan atau menelurkan atau memuntahkan apa yang tersimpan di perutnya dari mayat-mayat
Dari mayat-mayat orang yang terdahulu dan yang terkemudian. Orang yang mati sejak daripada zaman Nabi Adam AS. Dan orang yang mati, mayat-mayat yang ditanam pada zaman berdekatan dengan hari kiamat. Semuanya dimuntahkan oleh bumi pada hari kiamat. Pada waktu itu, manusia meminta keterangan. Ni ayat 3 ni. Wa qala al-insanu ma laha. Pada waktu itu manusia meminta keterangan. Meminta keterangan tentang keadaan yang berlaku. Ma laha. Ni apa yang dah berlaku ni? Bumi bertukar kepada bumi dan langit yang lain. Pada waktu itu, tuan-tuan. Pada hari kiamat, bumi dah bukan bumi kita yang dulu. Bumi yang ada hari ini pada hari kiamat sudah musnah. Allah menggantikannya dengan bumi yang lain. Langit yang ada pada hari kiamat nanti bukan langit yang ada pada hari ini. Langit yang ada pada hari ini nanti pada hari kiamat akan musnah. Digantikan dengan langit yang lain. Ini yang disebutkan oleh penafsir ini. Bumi bertukar kepada bumi dan langit yang lain. Bumi yang lain dan langit yang lain. Maka menonjollah bagi Allah sifat keesaan dan keperkasaannya. Maka dengan peristiwa yang berlaku pada hari kiamat itu, terbuktilah keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kerana tidak ada kuasa yang mampu melakukan. Bom atom pun, kehebatan sehebat-hebat bom atom, sehebat-hebat bom nuklear, dia hanya dapat menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Sehebat-hebat bom atom dan bom nuklear, jumlah yang dijatuhkan oleh pihak bersekutu di Jepun itu hanya boleh menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Tidak seluruh dunia. Maka kehancuran seluruh dunia, bumi yang hancur seluruhnya, sehingga terpaksa diganti dengan bumi yang lain, menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehebatan Allah. Kalau Tuhan hebat dalam menjadikan hari kiamat, Tuhan juga hebat dalam mengazab manusia hamba-Nya yang degil, angkuh dan sombong kepadanya. Ingat, Tuhan hebat melakukan kedahsyatan hari kiamat. Tuhan juga hebat dengan mencipta neraka. Tuhan juga hebat dalam mengazab hamba-hambanya nanti. Wal'ayazubillah. Kita minta berlindung daripada menjadi golongan manusia yang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-insan. Ayat 3. Wa qala al-insan. Maksudnya, dari berkatalah manusia. Yang makna waqala al-insan tu maknanya dan berkatalah manusia. Al-insan. Maksudnya, kata ahli tafsir, dari kalangan anak Adam yang kafir. Yang berkata ni anak Adam. Bukan jin. Bukan binatang. Binatang lagi lah tak erti bercakap. Yang berkata ni siapa? Al-insan, manusia. Anak Adam, manusia. Manusia yang macam mana? Walaupun tidak disebut dalam ayat ini, tetapi disebut dalam ayat-ayat lain nantinya, disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW, dan yang berkata itu manusia yang kafir. Yang berkata itu manusia yang kafir. Insan yang bertanya ni malah ialah orang kafir. Sebab apa? Sebab orang kafir lah yang dia tak faham, dia tak beriman dengan hari kiamat. Sebab tu dia bertanya. Kalau orang beriman, dia tak bertanya. Tapi prinsipnya, orang beriman, dia dah tak ada pada hari kiamat. Pada hari kiamat, dia dah tak ada. Tetapi ada juga ahli tafsir kata orang beriman. Tapi kita ambil yang ni dulu. Maksudnya, waqala al-insan, penafsir ni kata, dari kalangan anak Adam. Berkatalah manusia tu anak Adam yang kafir.
Ad-Dhahhak meriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Dia adalah Al-Aswad bin Abdul Asad. Dia adalah Al-Aswad bin Abdul Asad. Ada pula dikhususkan. Kalau Ad-Dhahhak pula dengan mengambil perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni tuan-tuan bukan calang-calang penafsir. Ia penafsir mu'tabar yang diiktiraf oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya selalu cerita tentang Ibnu Abbas ni. Masa dia baru lahir, saya pendekkan cerita, bapa dia Abbas bawa jumpa Nabi, suruh Nabi tahnik. Nabi letak, antaranya Nabi letak tapak tangan Nabi atas dada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni. Nabi bacakan doa. Allahumma alim, antara doa. Allahumma alimhu al-Quran wa alimhu tafsir. Ya Tuhan, ajarkanlah dia Quran dan ajarkan dia tafsir. Ini doa Nabi terhadap Ibnu Abbas. Doa Nabi mesti makbul tuan-tuan. Mesti tentu Allah makbulkan doa Nabi. Maka Ad-Dhahhak kata, Ibnu Abbas mengkhususkan insan ni. Boleh jadi juga perkataan Ibnu Abbas ni. Sebab perkataan al-insan tu, dia tak sebut waqala an-nas. Kalau an-nas tu, banyak, manusia ramai. Tapi dia sebut al-insan, mufrad, seorang. Oleh kerana itu, Ad-Dhahhak membawakan perkataan Ibnu Abbas yang mengatakan bahawa al-insan yang berkata ni ialah Al-Aswad bin Abdul Asad. Al-Aswad bin Abdul Asad, seorang yang pernah hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan pula, selalunya bila dikatakan tu ialah tafsiran yang lemah kerana tak ada sumber dia. Dikatakan waqil dan dikatakan, penafsir ini menyalin. Waqil dan dikatakan, dikendaki di sini adalah setiap manusia yang menyaksikan itu pada masa berlakunya hari kiamat, pada tiupan pertama dari kalangan orang-orang yang beriman dan kafir. Sebab tu pendapat yang kuatnya, pada hari kiamat tu tak ada orang beriman dah. Sebab orang beriman telah dimatikan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya hari kiamat. Kerana Allah Ta'ala tak nak orang beriman menerima azab mati pada hari kiamat. Kerana mati pada hari kiamat itu sudah merupakan satu azab. Perkara ini nanti saya ada bawakan keterangannya di bawah. Nanti kita baca. Ya? Jadi pendapat yang paling kuat mengatakan bahawa pada hari kiamat, pada berlakunya hari kiamat itu, tak ada orang beriman dah. Ketika berlaku hari kiamat. Ketika hidup semula, tu cerita lain. Ketika manusia dihidupkan semula, itu kisah lain. Tapi ketika berlakunya hari kiamat, ketika goncangan yang dahsyat, manusia kucak-kacir dan mundar-mandir sana sini, waktu tu orang beriman tak ada. Yang ada hanya ada orang kafir saja. Lalu pendapat ini yang dikatakan qil tadi adalah perkataan mereka yang menjadikannya di dunia. Pada masa pada hari kiamat, pada tiupan pertama dari kalangan orang-orang yang beriman dan kafir. Ini adalah perkataan mereka yang menjadikannya di dunia dari tanda-tanda kiamat. Kerana mereka tidak mengetahui semua dari syarat-syarat hari kiamat pada permulaan kejadiannya, sehingga menjadi nyata semuanya. Yang makna kalau orang beriman pun, orang beriman yang jahil lah. Dia tak faham Islam, dia tak faham tanda-tanda hari kiamat, dia tak tahu. Apa yang diceritakan tadi tu, dia tak tahu bahawa itu tanda dah berlakunya hari kiamat. Sebab tu dia bertanya. Kalau tidak, dia tak payah tanya. Sehingga menjadi nyata semuanya. Sebab itulah mereka saling bertanya sesama mereka. Sebab mereka tak tahu. Yang kafir kerana tak tahu sebab kafir, tak belajar Islam.
Yang kalau betul ada Islam tadi, mereka Islam jenis jahil. Mereka tak tahu tanda-tanda hari kiamat. Juga atas perkataan mereka yang berkata, sesungguhnya dikendaki dengan orang kafir secara khusus. Kerana orang-orang mukmin mengetahui tentangnya. Jadi ada juga ahli tafsir kata dan ini lebih mendekati kebenaran lah. Lebih mendekati prinsip yang sebenar. Yang bertanya ni siapa? Orang-orang kafir. Yang bertanya ni orang-orang kafir je. Kalau betul lah masih ada orang beriman pada hari kiamat, orang beriman ni dia tak tanya dah. Dia tak tanya. Sebab mereka dah mengetahui tentang hari kiamat. Jadi yang bertanya ni adalah orang kafir. Mereka tidak bertanya. Orang beriman dia tak tanya dah tentang hari kiamat. Sebab dia tahu dah tanda-tanda hari kiamat. Orang kafir mendustakannya. Sebab itulah mereka saling bertanya tentangnya. Orang kafir ni, dia mendustakan hari kiamat. Sebab itu dia tak belajar, dia tak mengaji, dia tak faham Islam. Dia tak mengaji tentang tanda-tanda hari kiamat. Sebab itu bila berlaku hari kiamat, dia tak tahu apa berlaku. Dia tanya malah. Dikatakan malah. Apa ni? Adalah perkataan yang menunjukkan makna kehairanan. Maksudnya, kenapa bumi bergoncang? Ada juga menafsirkan malah bermaksud, kenapa bumi bergoncang ni? Kalau orang beriman dia tahu dah. Ni hari kiamat lah ni. Tapi orang yang tak beriman, dia bertanya, kenapa bumi bergoncang ni? Boleh sahaja Allah menghidupkan mereka yang telah mati selepas berlakunya tiupan pertama. Ataupun pertanyaan ini berlaku selepas manusia dihidupkan semula selepas mati. Pada tiupan pertama. Walaupun pendapat yang lebih kuat mengatakan manusia dihidupkan semula pada tiupan kedua. Tetapi di sini penafsir mengatakan tak mustahil juga Allah menghidupkan mereka yang telah mati selepas berlakunya tiupan pertama. Sebab itulah ada orang beriman, akan orang beriman dihidupkan semula. Okey? Malah, kenapa bumi bergoncang? Apa akan jadi? Apa selanjutnya? Apa selanjutnya akan berlaku? Berkata manusia yang engkar dengan hari kebangkitan. Apa semua ni? Sebagai menyangkal apa yang berlaku. Jadi maknanya perkataan malaha ini, kalau ikut pendapat yang paling kuat, ia diucapkan oleh orang kafir yang tak kenal tentang hari kiamat, yang mengingkari kewujudan hari kiamat, menolak Al-Quran, menolak Allah, menolak Nabi Muhammad, menolak Islam, menolak hari kiamat. Jadi, mereka bertanya. Kalau kita ambil pendapat yang satu lagi, kalaupun yang bertanya ni orang beriman, itu orang beriman yang jahil. Muslim yang jahil. Sebab tu penting jangan jadi jahil. Sebab tu penting mengaji. Sebab tu penting belajar. Macam hari ini. Banyak peluang nak belajar. Ada kuliah agama di masjid. Dan ada juga kuliah-kuliah di dalam YouTube. Dalam Facebook. Jadi kena mengaji, kena belajar. Jangan jadi jahil. Kerana jahil itu tidak elok. Jahil itu bahaya. Dan juga menunjukkan mereka yang hidup pada hari kiamat, kalau Muslim pun mereka orang yang jahil. Kita boleh buat kesimpulan macam tu. Kalau pun Muslim hidup di hari kalau apa Muslim yang hidup di hari kiamat, Muslim yang jahil. Itu bendanya. Jadi penting untuk tidak jadi jahil. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana dah 10.30, rasanya kita mula tadi 9.35, 9.40 macam tu.
hampir 1 jam. Tafsiran ayat 3 pun dah berakhir. Kita tinggalkanlah tafsiran ayat 4 dan selanjutnya dalam pertemuan kita yang akan datang. Moga-moga kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan usaha kita untuk menambah ilmu kita dari masa ke semasa. Insya-Allah kita sambung siri yang ketiga, keempat pada waktu yang akan disebutkan nanti. Bila saya ada kesihatan saya baik dan ada kelapangan, kita sambung siri memesrai Warqah Kekasih Agung ini, insya-Allah. Jadi untuk malam ni kita berhenti setakat itu. Kita berdoalah kepada Allah. Mari kita munajat. Ya, banyakkan munajat. Masing-masing munajat pada Allah SWT. Mohon dijauhkan wabak. Mintalah kepada Allah. Jangan orang-orang beriman diazab kerana dosa orang-orang yang engkar dan degil. Kita mohonlah kepada Allah. Selamatkanlah kami orang-orang yang beriman. Dan tuan-tuan, untuk orang-orang beriman, selamat daripada azab yang Allah turunkan kerana orang-orang yang engkar dan degil. Tak cukup dengan doa. Syarat orang beriman. Nak selamat daripada azab yang diturunkan oleh Allah kerana kedegilan orang-orang yang engkar, ialah orang-orang yang beriman menegur kemungkaran. Jangan senyap, jangan diam. Antara sebab azab turun, Allah turunkan azab, dan azab itu turun merata. Orang beriman pun kena, orang kafir, orang engkar pun kena, orang maksiat pun kena, orang yang baik pun kena, orang taat pun kena. Antara sebabnya apa dia? Orang beriman, orang taat, diam terhadap kemungkaran. Mereka boleh tegur, mereka mampu tegur, mereka mampu cegah kemungkaran, tapi mereka tak tegur, mereka tak ubah, mereka tak cuba untuk ubah, mereka tak cuba untuk cegah kemungkaran. Jadi bermula dengan mencegah kemungkaran, bermula dengan menegur kemungkaran, bermula dengan berusaha menghentikan kemungkaran, berdoa kepada Allah. Jangan kita orang beriman dan taat dan patuh ini diazab oleh dosa orang-orang yang engkar dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah untuk malam ni. Jumpa lagi. Disudahi dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala